Assalamualaikum, salam sejahtera anak-anak. Selamat berjumpa lagi di dalam dunia matematik. Jom belajar matematik bersama dengan Cikgu Syam. Okey, so hari ini kita akan teruskan dengan matematik tingkatan 2. Okey, bab 7, koordinat. Dan kali ini kita akan fokus kepada 7.2, titik tengah dalam sistem koordinat ke atas. Okey, so 7.2 titik tengah dalam sistem koordinat ke atas. 7.2.1 titik tengah di antara dua titik. Standard pembelajaran menerangkan maksud titik tengah di antara dua titik pada sata ke atas. Baik, anda telah mempelajari cara menentukan jejari bagi suatu diameter bulatan. Ya. Adakah anda fahami konsep titik tengah? Okey, berbincang dengan rakan anda tentang konsep ini. Itu kita dah belajar dalam tajuk bulatan dulu. Okey, tip. Katakan cikgu ada dua titik sini titik x1 y1, sini titik x2 y2. Apa maksud titik tengah? Titik tengah maksudnya titik yang berada di tengah-tengah antara dua titik ini, di mana jarak titik tengah ni dengan titik ni, jarak dia samalah jarak dia antara titik ni, titik tengah dengan titik ujung. Jarak dia sama. Titik tengah ni maksudnya titik yang membahagikan dua titik yang lain tu kepada sama jarak, sama panjang. QR code. Okey, imbas QR code kat bawah ataupun layari laman web ni untuk melihat video animasi tentang bagaimana menentukan titik tengah daripada perisian geometrik dinamik. Try anak-anak cikgu dah tengok video dia agak menarik. Okey, aktiviti dan sangat mindah tujuan mengenal pasti titik tengah satu garisan. Bahan kita grid yang kelukis dan pembaris ikut 3 langkah ni dan apa yang anak-anak perlu bincangkan. Apakah yang anda fahami daripada pembinaan pembahagi dua sama serenjang bagi garis tersebut? Okey. Jadi, ini yang sepatutnya anak-anak dapat daripada perbincangan tu Titik tengah ialah titik yang membahagi dua sama suatu tembereng garis. Itu aktiviti yang kita buat dalam rancangan minda. Okey, contoh 8. Tentukan titik tengah bagi garis lurus AB. So, AB, agaknya mana titik tengah dia? Okey, kalau M, tengok M pergi A ada berapa kotak? 2. Pergi B lagi banyak kan? Jadi tak mungkinlah sebab titik tengah mesti membahagikan AB ni kepada sama panjang kan? Kalau Q pergi B 3 tapi Q pergi A panjang kan? Okey, kalau P pergi A berapa kotak? 1 2 3 4. P pergi B 1 2 3 4. Sama kan? Jadi titik tengah dia adalah titik P kan? Alright. Titik garis lurus AB AB. So titik tengah dia apa? D lah. Okey, ni kan jarak dia P pergi A adalah 4 unit P pergi B 4 unit. Okey, so titik tengah bagi garis lurus AB adalah D lah. Jangan C pula. C ni tengok dia bukannya berada di antara AB. Titik tengah dia mesti berada di antara dua titik tu dan dia membahagi sama panjang kan? Dia berada di tengah-tengah. Okey, jom fikir. Nyatakan koordinat pusat bulatan bagi raja di bawah. Apakah hubungan antara pusat bulatan dengan titik tengah? Okey, so titik pusat bulatan ni kat sini kan? So apa koordinat dia? Negatif 3, 3. Jadi kalau kita dah faham kan pusat bulatan ni dia memang berada di tengah-tengah bulatan. Di mana jarak daripada lilitan ni pergi ke pusat sentiasa sama. Jadi dah tentulah pusat bulatan ni merupakan titik tengah lah bagi bulatan tu. Okey, contoh 9. P ialah titik tengah bagi garis lurus AB. Tentukan koordinat P. Mana gambar raja dia? Dia kata P ialah titik tengah garis lurus AB ni. So mana kedudukan P? Okey, so langkah 1 dia kata tentukan titik tengah garis lurus AC dan BC. Okey, AC ni AC. So mana titik tengah dia? So awak buat pembahagi sama serenjang kan? Buat pembahagi sama serenjang AC ni. Okey, gunakan aktiviti yang kita buat tadi. Dia lukiskan pembahagi dua sama serenjang. BC yang ini pula kan? Jadi persilangan dua pembahagi dua sama serenjang ni persilangan dia dekat sini. So itulah titik P.
Jadi apa koordinat titik P tu? X dia 3, Y dia 4. Jadi maka titik P adalah 3, 4. Boleh anak-anak ya? Okey, 7.2.2. Okey, kali ini kita nak tengok rumus pula, rumus titik tengah. Standard pembelajaran dia menerbitkan rumus titik tengah di antara dua titik pada sata ke atas. Okey, imbas QR code ya, ataupun laman web ni kamu masuk untuk mengenal pasti titik tengah ya. Okey, aktiviti rangsangan minda menerbitkan rumus titik tengah perisian geometrik dinamik. Buka file MS134 yang inilah. Okey, laman web ni atau QR code untuk dapatkan file tu ya. So awak akan dapat file ni sepatutnya. So baca arahan sampai bawah. Kita tengok apa perbincangan yang kamu kena buat. Okey, ni jadual dia. Okey, yang pertama. So daripada aktiviti ni anak-anak kena bincangkanlah adakah titik tengah bagi galileo AB terhasil daripada persilangan titik tengah bagi jarak mengupuk dan jarak mencacang. Yang kedua, bina satu kesimpulan untuk menentukan rumus titik tengah berdasarkan aktiviti ini. Okey, so apa kesimpulan yang patut anak-anak dapat daripada aktiviti tadi? Titik tengah bagi garis yang condong dapat ditentukan dengan mengenal pasti jarak mengupuk dan jarak mencacang yang masing-masing dibahagi kepada 2. So, inilah formula titik tengah. X1 tambah X2 bagi 2, Y1 tambah Y2 bagi 2. Okey. So, QR code, imbas QR code ataupun laman web ni untuk mendapatkan lembaran kerja. 7.2.3 koordinat titik tengah di antara dua titik. Standard pembelajaran menentukan koordinat titik tengah di antara dua titik pada sata ke atas. Okey, kedudukan titik tengah dapat ditunjukkan dengan pembinaan pembahagi dua sama serenjang. Kita dah lihat tadi kan. Persilangan di antara pembahagi dua sama serenjang dengan tembiring garis dapat menentukan koordinat titik tengah pada sata ke atas. Ini ya. Katakan saya nak cari, ini adalah garis AB. So, sini A, sini B. Jadi saya boleh buat pembahagi dua sama serenjang guna jangka lukis. So saya dapat titik ini, titik M. Okey, so dapat 42. Itu satu cara. Cara yang kedua kita guna formula ni. Saya tambah X bahagi 2. Okey, so 2 tambah dengan 6. Kita cari purata bagi setiap koordinat X dengan Y dia. So 2 tambah 6 bagi 2. 0 tambah 4 bagi 2. So dapat M dia adalah 42. So sama. Jadi anak-anak nak buat pembahagi dua sama serenjang ni pun boleh. Kita boleh buat ni kalau kita diberi koordinat tu dalam sata ke atas. Kalau tak ada, kalau tak diberi memang kena guna formula. Okey, contoh 10. Hitung koordinat titik tengah bagi garis AB dan AC. Garis lurus AB dengan keadaan A25 dan B21. Macam inilah. Bila kita buat A25, B21. Okey, jadi nak guna formula pun boleh. Formula kita dah tahu tadi, X tambah X bagi 2, Y tambah Y bagi 2. So, 2 tambah 2 bagi 2, 5 tambah 1 bagi 2. So, dapat 23. 23. Okey, kat situ tengah-tengah dia. Baik, contoh 11. Hitung koordinat titik tengah bagi garis lurus MN. Dia kasih dalam bentuk macam tu je. So, N, kita nak tahu koordinat dia apa? X dulu 41. M koordinat dia 10, 7. Ni 41. M 10, 7. So, masuk dalam formula je lah. Selesaikan dapat 74. Ingat koordinat ni daripada awal mesti ada kurungan macam ni. Dan ada koma kat tengah-tengah dia untuk membezakan koordinat X dan koordinat Y. Okay, jom fikir. Titik tengah ialah titik yang membahagi dua sama satu tembiring. So, katakan saya ada LK. Jika asalannya merupakan titik tengah garis lurus KL, titik tengah, dapatkah anda tentukan koordinat L? K dia dah kasih 45, titik tengah dia kosong. L berapa? Boleh ke tidak? Boleh. Baik, 7.2.4 penyelesaian masalah standard pembelajaran. Menyelesaikan masalah yang melibatkan titik tengah dalam sistem koordinat ke atas. Macam yang tadilah jom fikir itu sebenarnya. Okay, contoh 12. Raja menunjukkan garis PAQ pada satu sata ke atas. A ialah titik tengah. A titik tengah. Garis PQ tentukan koordinat P. Alright. Okay, kita buat sama-sama.
saya suka tulis koordinat dia dulu. Okay, P tak tahu kan? P kita andaikan adalah XY. Koordinat A tahu tak? Okay, A dia apa? X dia apa? Kosong. Y dia 2. Koordinat Q, X dia 2. Y dia kosong. Okay. Alright, jadi memahami masalah. Dia ketahui jarak AP sama dengan AQ lah. AP sama dengan AQ sebab A tu tengah-tengah. Okay. Jadi dia buat macam ni ya, merancang strategi. 2 unit, 2 unit, so 2 unit, 2 unit. Barulah dia punya hypotenuse tu sama jarak kan. Okay. Melaksanakan strategi hitung kedudukan mengufuk dan mencancang bermula dengan titik A yang masing-masing 2 unit. Titik tengah 0,2 ya. Jadi Q akan dapat 2, 0. So dapatlah X negatif 2, Y 4. Jadi koordinat P adalah negatif 2, 4. Negatif 2, 4. Okay, kenapa? Okay. Sebab tengok yang merancang strategi. Okay, sini 2, sini 2. Jadi sini dia mesti pergi 2 juga kan. 2. Jadi maksudnya sini adalah negatif 2. So sini negatif 2. Lepas tu dia naik atas 2 kan. 2. Okay, sini dah 2. Jadi 2 tambah 2. Sini mestilah 4. Itu sebab dapat negatif 2, 4. Jadi koordinat dia adalah negatif 2, 4. Okay, next. Okay, kata 13. Titik P ialah titik tengah bagi lurus KL. Diberi koordinat K, negatif 3, 12. Koordinat P, 2, 6. Hitung koordinat L. Okay. Alright, ini satu cara lagi sebab yang tadi ada gambar senang, yang ni tak ada gambar. Okey, cikgu tunjuk. Okey, cikgu terangkan kat sebelah sini ya. Okey, kalau cikgu buat gambar raja, katakan sini K. Negatif 3, 12. Sini adalah L. L kita tak tahu. So katakan X, Y. So titik tengah dia dah tahu kan. Titik tengah dia adalah P, iaitu 2, 9. Jadi titik tengah KL. So formula dia adalah X1 tambah X2 bahagi 2, Y1 tambah Y2 bahagi 2. Dan ini mestilah sama dengan titik tengah yang dapat tu, 2, 9. Jadi katakan ini adalah X1, sini adalah Y1. Yang X2, Y2 tu XY tu ya. Jadi X1 negatif 3 tambah X bahagi 2. Y1 adalah 12 tambah Y bahagi 2. So ini sama dengan 2, 9. Lepas tu kita compare lah. Ini adalah X. Ini pun adalah X. Jadi kita bandingkan. Yang ini adalah Y. 9 ni pun juga adalah Y. Itu yang cikgu sama sini lah. Itu sebab bila kita samakan, maksudnya negatif 3 tambah X bagi 2 sama dengan 2. Ni negatif 3 tambah X bagi 2 sama dengan 2 kat sini. Sampai sini, ini dah jadi persamaan linear. So 2 pindah sini jadi darab kan. So 2 darab 2 dapat 4. So negatif 3 pindah sini dapat tambah. Jadi 4 tambah 3 dapat 7. So X dia 7. Y samalah 12 tambah Y per 2 sama dengan 9. 12 tambah Y per 2 sama dengan 9. So 2 darab 9 pindah sini kan. Bahagi 2 pindah sini darab 9. Jadi 18. 12 pindah sini jadi tolak 18 tolak 12 dapat 6. Jadi koordinat L adalah X dia 7, Y dia 6. Jadi ini 7, 6 ni adalah koordinat L. Okey, jom fikir. Cikgu kena padam tidak tak nampak. Alright, padam kejap. Okey, kita ada gambar menara KLCC kat situ.
Okey, memiliki ACC setinggi 88 tingkat. Okey, jarak yang paling sesuai untuk membina Skybridge ni di atas ni kita panggil Skybridge adalah pada tingkat ke negatif 42. Pada tingkat ke 42 dan 43. Mengapa? Kenapa pada tingkat 42 dan 43 sesuai letak Skybridge ni? Kenapa tak tingkat lain? Cuba anak-anak fikir. Okey, so jom cuba 7.2. Saya nak anak-anak buat sebagai kerja rumah. Buat dalam buku tulis, hantar bila naik sekolah ya. Ada soalan 1, soalan 2. Okey, soalan 3, soalan 4, surat 138. Ada soalan 5, soalan 6 lagi. Okey, soalan 7, surat 139. Soalan 8, soalan 9, soalan 10. Okey, so buat dalam buku tulis macam biasa, hantar dengan cikgu nanti bila kita dah dapat bersemuka. So macam biasa, semak bila dah buat, semak buat dengan kemas lah. Semak jawapan kamu. Okey, kalau salah terus buat pembetulan, ada masalah boleh bincang refer dengan guru kamu ataupun bincang dengan rakan-rakan. So anak-anak, saya rasa itu saja untuk video kali ini. Kita jumpa lagi pada video akan datang. Okey, Assalamualaikum, bye.